Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah minggu ni kita bertemu lagi dalam seri session kajian di mana setiap minggu hari Ahad malam kajian akan berkongsi ilmu-ilmu baru kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga ia memberi manfaat dan memberi lebih kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan tak buat kesilapan yang sama lagi. Okay? Hopefully tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat dan patuh SOP, sebab sekarang bila kita dah tak patuh SOP tu, kita dah kena compound 10,000. So tuan-tuan dan perempuan jangan nak bazirkan tuan-tuan dan perempuan punya duit 10,000 tu untuk banyak dekat kerajaan. So better tuan-tuan dan perempuan ikut SOP apa yang disarankan oleh kerajaan. Okay? Okey, minggu ni agak kecoh sikit di mana Kak Jin telah upload video TikTok Kak Jin di media sosial di mana dia memberi komen-komen lah oleh kawan-kawan Kak Jin sendiri. Mostly kawan-kawan office lah, biasalah dia orang ni kan kalau buat Kak Jin tu dia pun memang kecoh sikit. So, dia orang cakap, Jannah ni confident level tinggi, betul lah. Payah nak dapat orang macam Jannah kan. Boleh bercakap depan orang, boleh bercakap depan orang kan, lepas tu buat video lagi, tunjuk-tunjuk lagi kan, dia orang pun tak sangka lah Kak Jin seberani ni kan. Tapi Kak Jin memang macam tu kan. Kalau Kak Jin kalau nak buat apa-apa, kalau Kak Jin nak buat apa, Kak Jin memang akan buat terus. Kak Jin kalau nekat terus. Kak Jin akan buat terus. Jangan, Kak Jin takkan Kak Jin takkan ni lah, takkan tunggu-tunggu dah. Okay, so jadi dari situlah dia memberi galakan lagi. Dia kata bagus. So dia memberi impak yang positif dekat Kak Jin. So Kak Jin pun rasa macam okey lah kan, ada orang terima kita punya video tu. Kita macam okey lah. So kita akan improvekan lagi kita punya video tu, sharing session kita lagi tu untuk perkongsian dengan yang lain. Okay, so even suami Kak Jin sendiri pun tak, dia macam terkejut kan, sebab dia pun tak pernah tahu Kak Jin ada TikTok ke apa, sebab dia tak ada kat sini. So dia macam terkejut sikit lah. Tapi dia terfaham dia suami isteri dia ni kan, sebab isteri dia ni kalau dia buat, dia nak buat, dia buat betul-betul. Dia buat betul-betul, dia tak ni tak fikir ni dah. So dia nak capai matlamat dia. So dia pun cakap kalau letak kat mana pun boleh hidup je, boleh survive je kan. Kita ni macam tu lah kita nak tu. Bagi Kak Jin, platform TikTok ni adalah satu platform yang bagus sebenarnya. Di mana dekat TikTok ni kita boleh educate orang, kita boleh inspire orang, kita boleh motivate orang tu sendiri. Dengan video-video kat TikTok ni, sebenarnya video-video kat TikTok ni sangat menarik. Sebab kita boleh modify, kita boleh design video tu, kita boleh decorate lah kita punya video tu supaya lebih menarik untuk orang ramai dengar, tengok kan. Sebab tu ramai-ramai orang muda ni dia suka tengok TikTok. Tapi jangan tuan-tuan dan perempuan ingat TikTok ni untuk orang muda je, tak. Salah. Sebenarnya ramai je yang buat TikTok ni, doktor-doktor, ejen hartanah, motivator-motivator penceramah agama, semua buat TikTok untuk senang dia nak sampaikan informasi-informasi apa yang dia ada tu kepada masyarakat. So bagus. Kalau untuk orang-orang yang bisnes ni, better buat satulah media sosial TikTok ni. Sebab kita media sosial TikTok ni kita boleh promote kita punya barang, dan kita boleh show lah kita punya show kita punya diri lah. Kita buat TikTok ni show sikit lah, sebab bila kita show kita punya muka dan kita bercakap tu, orang akan lebih confident. Orang nak tengok kita bercakap tu lebih confident. So dia yakin lah apa yang kita promote tu betul ke tak, betul ke dia ni hujung, betul tak apa informasi yang dia cakap ni kan. So dia memberi impak lah kepada customer supaya beli dengan kita. Okay. So tuan-tuan dan perempuan boleh cubalah platform TikTok ni. Dia cerita pasal TikTok pula kan. So tuan-tuan dan perempuan boleh cubalah kot kan. Tak salah pun, banyak ke media sosial kan, sebab kita orang bisnes kena fikir pasal marketing tu sebenarnya. Okey tuan-tuan dan perempuan, malam ni Kak Jin nak sharing sikit mengenai dana pendidikan melalui emas. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, matlamat emas ni sangat banyak tuan-tuan dan perempuan. Kita boleh buat rumah, kita boleh buat deposit rumah, kita boleh settlekan PTPTN, kita boleh bawa mak ayah kita pergi umrah haji. Dan kita boleh jadikan dana pendidikan untuk anak-anak kita nanti masuk university overseas ke, tak kisahlah kan.
So, tuan-tuan dan perempuan, Kak Je nak galakkan tuan-tuan dan perempuan buka account gap untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Bukan apa tuan-tuan dan perempuan. Dari sekarang lah kita nak menabung emas ni. Sebab sekarang ni harga masih murah lagi 200 lebih. Kan? 18 tahun akan datang, kita dah tak tahu dah harga emas tu dah berapa dah. Tapi kita pasti setiap tahun purata harga emas tu semakin meningkat. Ha, kita tak nak lah anak kita dah genius, dah pandai, dah boleh pergi overseas, dah boleh belajar dekat universiti kan. So bila kita nak hantar ni orang tak boleh nak hantar sebab duit tak cukup, wang tak cukup sebab tak mampu. Tuan-tuan dan puan, sebab tu kita kena ada persediaan awal untuk anak-anak. Kita kena fikir masa depan anak kan. Kita takkanlah kita nak halang anak kita nak jadi doktor kot, anak kita nak jadi lawyer kot. Nak jadi cikgu kot. So tuan-tuan dan perempuan kena fikirlah masa depan anak kita kan. Bukan apa saya nak cakap tuan-tuan dan perempuan, jangan terlalu mengharapkan kerajaan. Jangan terlalu mengharapkan kerajaan. Saya tahu sekarang kerajaan bagi je PTPTN, beasiswa, JPA. Tapi tuan-tuan dan perempuan jangan terlalu mengharapkan 100% kerajaan. Sebab kita tak tahu sampai bila PTPTN dia boleh bagi. Sampai bila JPA dia boleh bagi beasiswa kan. Sampai bila MARA boleh bagi. So langkah yang bijak tuan-tuan dan perempuan, buat persediaan awal untuk anak-anak kita. Kita tak tahu apa akan jadi 18 tahun akan datang. Macam COVID lah, kita pun tak tahu. Tiba-tiba satu dunia dilanda COVID. Bila dilanda COVID tu, impak dia tu, kesan dia tu sangat besar lah kepada kita ni. Ada yang hilang kerja, ada yang syarikat dia tutup. Lepas tu pengangguran sangat tinggi, payah nak dapat kerja sekarang sampai tak cukup makan lah apa kan. Sebab tu kena buat persediaan awal. Kita tak nak jadi macam COVID tu. At least kita ada harta kita emas tu. So kita tak payah nak risau dah. Kita dah ada emas tu tuan-tuan dan perempuan. Kan duit-duit daripada atuk nenek yang bagi saudara mara pergi rumah orang raya ke apa ke, ambil duit-duit tu, kumpulkan, bekukan terus ke account gap, bekukan terus kepada emas. Senang, mudah. Dan duit tu 18 tahun anak akan nanti akan belajar. So gunakan emas tu sebagai dana pendidikan. Jangan jadikan mata wang sebab mata wang ni bila kita tengok kat dalam bank, dia punya amount tu, nilai dia tu memanglah nombor-nombor dia banyak kan. Bila banyak tu kita macam tarik sikit kan. So macam dia akan semakin berkurang. So better simpan dalam bentuk solid seperti emas tu. So lambatlah sikit tuan-tuan nak cairkan dia tu kan. Walaupun dia mudah je nak cairkan dia tu. Pergi je Arahnu ke pajak ke apa, jual ke apa, dapat je duit. Okey, tuan-tuan dan perempuan, faham ya kat situ. Mulakan dari sekarang. RM100 pun tak apa, tak mampu 1 gram, RM100 pun jadilah. Sebab dia bukan komitmen pun. Tapi boleh jadikan dia komitmen. Nanti kita kena fikir masa depan anak-anak kita lah. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Okay. Kalau nak settlekan PTPTN pun boleh tuan-tuan dengan perempuan, tuan-tuan dan perempuan dengan emas ni. Kita keluarkan emas kita pergilah pajak dekat Arahnu. Kita pergi pajak dengan kat Arahnu, kita dapat duit, kita bayar langsam PTPTN kita RM20,000 kan. Janganlah kita guna duit RM20,000 yang kita simpan tu tuan-tuan. Sayang tuan-tuan dan perempuan, RM20,000 kot kita simpan dekat akaun, tiba-tiba kita kena keluarkan seketui tu nak bayar PTPTN, nak langsaikan tu. Sayang duit. Berapa lama tu kerja nak dapat RM20,000 tu. Tapi kalau dengan emas ni, kita dah pandai dah, kita dah tahu dah macam mana kita nak gunakan emas untuk dapat duit dan kita bayar PTPTN tu. At least bila kita pajak dekat Arahnu, kita dapat duit, kita bayar ke PTPTN, so kita dah langsai PTPTN dan kita ambil lah emas tu dekat Arahnu, kita bayar lah kita punya charge tu kan. Kita kena bayar lah kita punya tu. Tak apalah, at least kita punya harta tu still ada. Sebab kita tak jual tuan-tuan dan perempuan, sebab kita tak jual, harta tu still ada. Sebab kadang-kadang ni kita ni sayang emas tu kan, sebab dia sentuhan emosi. Yalah kita beli dengan harga murah, lepas tu bila kita jual kita dapat duit, lepas tu kita nak beli pula dengan harga mahal. Kan berapa je kita dapat gram emas tu kan. So kena bijak lah. Kena bijak strategi emas tu. Sebenarnya kita ni
untuk kaya bukan dengan emas, tuan-tuan dan puan, dengan ilmu. Kalau kita ada ilmu emas tu, kita tahu trik-trik emas tu, strategi emas tu, kita akan jadi jadi kaya. Bukan dengan emas tu. Kalau kita kaya ada 100 gram, pun kalau kita tak pandai nak guna emas tu, macam mana kita nak pergi pajak, macam mana kita nak untungkan dengan emas tu, tak ada guna lah juga. Kita kena ada ilmu tu sendiri. Okay? Faham yang kat situ? So tuan-tuan dan perempuan, saya galakkan tuan-tuan dan perempuan bukalah account gap untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Lepas beranak tu, um, dah dapat surat beranak tu, terus buat account gap. Mudah. Tak payah anak-anak fikir banyak-banyak kan. Sebab dengan emas ni tuan-tuan dan perempuan, even walaupun kalau kita ni contoh lah perang dekat Malaysia ni, kalau kita nak pergi ke negara luar tu pun tuan-tuan dan perempuan, kita tak bawa harta-harta kita yang lain, tapi kita boleh bawa emas. Sebab apa emas? Sebab dia senang dibawa. Kita tak boleh bawa hartanah yang melekat dekat tanah tu, kita tak boleh bawa, kita boleh bawa emas tu. Sebab kalau kita bawa mata wang tuan-tuan dan perempuan pergi kat negara lain, memang takkan laku. Memang takkan laku. Tapi dengan emas ni satu dunia guna emas. Satu dunia guna emas. So, emas ni memanglah sangat bernilai. Sebab tu ramai yang suka emas kan. Mana ada orang tak suka emas tuan-tuan dan perempuan. Duk planet mana orang tak suka emas tu kan. Laki perempuan pun suka emas kan. Laki perempuan. So tuan-tuan dan perempuan, bolehlah kalau tak ada account gap lagi, boleh daftar dengan Kak Jin, dan nanti Kak Jin akan tolonglah daftarkan dan mulalah menabung. Ini untuk masa depan anak kita. Kita tak naklah anak-anak kita ni dah genius, dah bijak tapi tersekat, terhalang oleh sebab ibu bapa ni dia tak ada dana pendidikan untuk anak-anak dia. Sebab anak-anak kita ni pemimpin negara suatu hari nanti tuan-tuan, dia orang perlu develop lagi ilmu-ilmu supaya dia orang boleh kembangkan lagi ilmu tu untuk memimpin negara ni. Okay tuan-tuan dan puan, hopefully perkongsian kali ini Kak Jim dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bertindaklah sekarang, jangan tunggu lagi. Okey. Okey, boleh WhatsApp Kak Jin. Nanti adalah nombor telefon tu. Okey, semoga bermanfaat dan memberi kebaikanlah kepada anda semua. Fikir-fikirkan dan renung-renungkanlah. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum.